Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini cikgu nak sambung pelajaran formula kimia sebatian ion bahagian kedua. Jadi yang pertama ialah pelajar-pelajar harus menghafal ion-ion yang ada di dalam buku teks, iaitu di muka surat 67. Okey, ion-ion ini mesti dihafal terlebih dahulu. Apakah sebenarnya yang dikatakan sebatian ion? Sebatian ion ialah sebatian yang dihasilkan daripada cation, iaitu zarah-zarah bercas positif, dan anion, iaitu zarah-zarah yang bercas negatif, yang saling bergabung membentuk sebatian yang kita katakan sebatian ion. Seterusnya, pelajar-pelajar mesti memahami bahawasanya tindak balas yang berlaku bukan di antara satu zarah dengan satu zarah sahaja, tetapi melibatkan berbilion-bilion zarah-zarah magnesium, berbilion-bilion zarah-zarah oksigen seperti yang pelajar dapat lihat di depan ini. Jadi tindak balas ini berlaku serentak di antara oksigen dengan magnesium menghasilkan berbilion-bilion ion. Jadi banyak terdapat ion-ion magnesium yang dihasilkan di sini dan juga ion-ion oksida yang dihasilkan di sini yang akan mana mereka akan bergabung untuk menghasilkan sebatian ion. Seterusnya, pelajar-pelajar harus memahami tentang peneutralan cas. Apabila cas positif dan cas negatif bertemu, mereka akan saling menarik antara satu sama lain. Ini disebabkan oleh urat-urat daya elektrik yang terdapat pada kedua-dua cas. Cas positif mempunyai urat daya elektrik yang keluar begini. Cas negatif mempunyai urat daya elektrik yang masuk ke dalam berlawanan dengan cas positif. Okay. Jadi apabila cas negatif bertemu dengan cas positif, apa yang berlaku ialah urat-urat daya elektrik kedua-dua cas ni saling memasuki. Jadi proses ini meneutralkan cas. Jadi urat-urat daya elektrik ini tidak ada lagi pada kedua-dua cas untuk menarik atau memberi kesan terhadap persekitaran. Jadi maksudnya mereka telah dineutralkan. Cas positif dan negatif ini telah menjadi neutral. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya apabila positif bertemu dengan negatif. Contoh yang cikgu ambil di sini ialah tindak balas zinc dengan oksida. Jadi kita dapat lihat di sini zinc telah menjadi ion 2 positif telah bergabung dengan oksida 2 negatif. Jadi bagaimana cara kita menulis formula kimia zinc oksida adalah seperti berikut. Okey, jadi zinc mempunyai charge positif 2, ditulis 2 positif. Oksigen menjadi ion yang bercas disebut oksida, mempunyai charge negatif 2, 2 negatif. Di dalam ion zinc terdapat charge sebanyak positif 2, cikgu tulis begitu ya. Di dalam ion oksida ini terdapat charge sebanyak negatif 2. Dua ion ini bertemu dan bergabung. Setiap charge positif akan meneutralkan setiap charge negatif. Dan charge positif ini meneutralkan charge negatif. Jadi ini sebatian yang dihasilkan. Satu ion zinc bergabung dengan satu ion oksida. Ditulis begini. Zinc oksida. Cas-cas yang ada pada zinc dan oksida tidak ditunjukkan, harus dibuang, harus dipadam. Kerana ia telah menjadi neutral. Jadi kita tak perlu tunjukkan cas yang ada pada zinc dengan oksida. Jadi ini adalah tindak balas zinc dengan oksida. Jadi bagaimana pula dengan tindak balas di antara zinc dengan klorida? Cikgu buat contoh zinc dengan klorida. Jadi di hadapan ini pelajar-pelajar dapat lihat dua zarah. Yang sebelah kiri ini ialah ion zinc yang bercas positif 2, ditulis sebagai zinc 2 positif.
Dan di sebelah kanan ialah ion klorida yang bercas negatif 1 ditulis Cl negatif. Jadi cas kepada zinc cikgu tunjukkan di sini sebagai dua tanda campur dan cas pada klorida sebagai satu tanda tolak menunjukkan cas negatif. Jadi apabila dua zarah ini bertemu, bergabung, apa yang berlaku di sini ialah cas positif pada zinc meneutralkan cas negatif pada klorida. Walau bagaimanapun, masih terdapat satu lagi cas positif pada zinc yang belum dineutralkan. Ini menjadikan zarah ini, zarah zinc ini masih bercas positif satu. Sedangkan zarah klorida ini telah menjadi neutral. Jadi apa yang berlaku seterusnya ialah zarah zinc atau kita kata ion zinc ini menarik ion klorida yang ada di sekelilingnya. Jadi apa yang berlaku ialah zarah zinc ini masih boleh menarik zarah klorida yang ada di sekelilingnya kerana dia bercas positif. Jadi apabila dua zarah ini bertemu, cas positif yang ada pada zinc dan cas negatif yang ada pada klorida akan saling dineutralkan. Jadi kedua-dua zarah zinc dan klorida ini telah dineutralkan. Inilah sebatian ion yang dihasilkan, di mana satu ion zinc telah bergabung dengan dua ion klorida ditulis begini. Ion klorida terdapat dua zarah, dua ion klorida ditulis sebagai Cl2 dengan huruf kecil ataupun dengan saiz kecil di hadapan klorida. Mari kita lihat tindak balas di antara ion aluminium 3 positif dengan oksida 2 negatif. Jadi apabila tindak balas berlaku di antara aluminium dengan oksida, didapati bahawasanya aluminium mempunyai cas 3 positif di dalam ionnya. Cikgu lukiskan dengan menggunakan simbol positif begitu ya. Dan oksida mempunyai cas 2 negatif. Jadi apa yang berlaku di sini ialah cas positif akan meneutralkan cas negatif. Cas positif dari aluminium meneutralkan cas negatif dari oksida. Jadi oksida ini telah menjadi neutral. Aluminium belum menjadi neutral kerana masih terdapat satu lebihan cas positif. Apa akan berlaku? Aluminium masih bercas positif, bermakna dia masih berupaya untuk menarik ion oksida yang ada di sekitarnya. Begitu. Oksida ada dua cas negatif. Apa yang berlaku di sini ialah satu cas positif dari aluminium meneutralkan satu cas negatif dari oksida. Akibatnya, zarah aluminium sudah menjadi neutral sepenuhnya. Tetapi zarah oksida ini pula yang menjadi bercas negatif satu. Masih ada satu cas negatif. Apa yang berlaku lagi seterusnya? Ialah zarah oksida ini masih berupaya untuk menarik zarah-zarah aluminium yang masih ada kerana dia masih bercas. Dia masih bercas negatif satu. Dia akan menarik aluminium lagi. Begitu. Jadi oksida ini telah menjadi neutral. Tetapi aluminium ini pula yang menjadi bercas. Masih ada lebihan cas sebanyak 2 positif. Apa yang berlaku lagi? Zarah aluminium yang masih bercas positif ni menarik lagi zarah oksida yang ada.
Charge positif di dalam aluminium meneutralkan charge negatif dalam oksida. Charge positif dalam aluminium lagi sekali meneutralkan charge negatif dalam oksida. Akhirnya, tidak ada lagi charge pada semua zarah yang ada dan zarah-zarah ini semuanya telah jadi neutral dan tidak boleh lagi menarik sebarang zarah yang ada di sekitar. Jadi mari kita lihat apakah yang terhasil di sini ialah zarah aluminium oksida rupanya terdiri daripada 2 aluminium ion dan 3 ion oksida. Jadi pelajar-pelajar, daripada 3 contoh yang telah cikgu tunjukkan, dapatkah pelajar-pelajar lihat bahawasanya ion-ion positif dan negatif hendaklah bergabung dengan keadaan di mana jumlah charge positif dan jumlah charge negatif mesti sama. Mari kita kira jumlah charge positif yang ada di dalam ni. Aluminium di atas ini bercharge positif 3. Aluminium di bawah sini bercharge positif 3. Jumlah charge positif ialah positif 6. Oksida di sebelah sini bercharge negatif 2. Yang di bahagian tengah ini bercharge negatif 2. Dan yang bahagian atas ini bercharge negatif 2 juga. Jumlah charge negatif 6. Jadi, charge bersih yang ada pada zarah aluminium oksida ialah sifar. Jadi pelajar-pelajar, konsep gabungan antara ion positif dengan negatif hendaklah berlaku dengan keadaan jumlah charge positif dan jumlah charge negatif mesti sama. Sebatian yang dihasilkan mestilah neutral dari segi charge. Mari kita lihat satu contoh terakhir di antara gabungan di antara zarah aluminium dengan zarah klorida. Aluminium bercharge 3 positif 3 dan klorida bercharge negatif 1. Apabila aluminium bergabung bersama dengan klorida, charge positif pada aluminium meneutralkan charge negatif yang ada pada klorida. Jadi pelajar-pelajar dapat lihat masih ada lebihan charge positif dalam aluminium. Ini menjadikan zarah ini masih bercharge dan dia masih lagi boleh menarik zarah-zarah klorida yang ada di sekelilingnya. Jadi zarah klorida ini tertarik ke sini. Jadi pelajar-pelajar dapat lihat zarah aluminium ini masih mempunyai charge positif 2 dan dalam klorida ada charge negatif 1. So apa yang berlaku di sini ialah charge positif dalam aluminium meneutralkan charge negatif dalam klorida. Jadi klorida ini sudah menjadi neutral, tetapi aluminium masih ada lebihan charge sebanyak 1 positif. Ini menjadikan aluminium ini masih berupaya untuk menarik klorida yang masih ada di sekitarnya. Charge positif di dalam aluminium meneutralkan lagi charge negatif yang ada di dalam klorida. Akhirnya, semua zarah-zarah ini tidak lagi bercharge. Jadi pelajar-pelajar dapat lihat charge positif dalam aluminium berjumlah positif 3 telah meneutralkan charge negatif dalam klorida semuanya berjumlah negatif 3. Jadi zarah ini tidak berupaya lagi untuk menarik sama ada ion aluminium ataupun ion klorida. Tindak balas telah selesai. Jadi pelajar-pelajar dapat lihat formula kimia, formula bagi sebatian ion ini ialah Al1, tak perlu ditulis nombor 1, kita boleh singkirkan saja, dan Cl ada 3 ditulis dengan huruf kecil begitu. Jadi ini adalah konsep tindak balas di antara ion-ion positif dengan negatif. Jadi apakah konsep tindak balas itu? Nombor 1, jumlah charge positif mesti sama dengan jumlah charge negatif.
Sebatian yang dihasilkan tidak bercas lagi. Sebatiannya adalah neutral. Ini konsep yang sangat penting.